Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Nadira. Saya akan menjadikan kamu pantas dan tangkas dalam subjek matematik. Dalam video ini, saya akan menerangkan mengenai pendaraban antara matriks. Jom kita belajar. Okey, jom kita tengok macam mana nak melakukan pendaraban antara matriks. Sebelum kita melakukan pendaraban antara matriks, kita mesti tengok dua matriks tersebut boleh didarabkan ataupun tidak. Okey, bukan setiap matriks boleh didarabkan. Ianya mempunyai syarat. Okey, apa syaratnya? Okey, jom kita tengok sini. Okey, syaratnya adalah bilangan lajur matriks pertama mesti sama dengan bilangan matriks kedua. Apa ni? Susah nak faham. Okey, tak apa. Kita terus tengok contoh. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, di sini mempunyai dua matriks yang perlu didarabkan. Ini adalah matriks yang pertama. Dan ini pula matriks yang kedua. Okey, untuk itu kita tentukan peringkat untuk kedua-dua matriks. Ingat, peringkat adalah baris kali dengan lajur. Okey, so kita tengok ni dulu berapa baris ni? Ada 2 baris dan 2 lajur. Jadi, dia punya peringkat adalah 2 kali 2. Manakala sini adalah matriks yang kedua ada 2 baris, ada 1 lajur. So, ianya adalah 2 kali 1. So, kita tengok nombor ni di bahagian tengah ini. Adakah sama? Yes, sama, iaitu 2. So, ia boleh didarabkan. Okey, kalau nombornya berbeza di tengah ini, jadi dia tak boleh didarabkan. Mesti sama. Okey? Kita tengok yang kedua. Okey, tengok matriks yang pertama, ia punya peringkat kita tentukan. Okey, kita ada 2 baris dan ada 3 lajur. 1, 2, 3. 2 kali 3. Next, ni adalah ada 1 baris dan ada 3 lajur. 1, 2, 3. 1 kali 3. Tengok nombor di tengah ni. Tak sama. So, dia tak boleh didarabkan. Okey? Tengok lagi. Contoh yang ketiga. Kita tentukan peringkat matriks ni. 1 kali 3. Manakala ini adalah 3 kali 1. So, kita tengok nombor di tengah ini. Oh, sama. So, dia boleh didarabkan. Dan last kali, kita tengok ni. Kita tentukan peringkat untuk matriks pertama adalah 3 kali 2. Manakala ini adalah 1 kali 2. So, kita tengok nombor ni di tengah ini adakah sama? Oh, tidak sama. So, tak boleh didarabkan. Kalau yang tak boleh didarabkan, jangan teruskan untuk pendaraban. Okey, dia tidak boleh diselesaikan. Okey, next kita tengok macam mana pula nak mendarab. Okey, so untuk pendaraban antara matriks, saya akan memperkenalkan kepada anda kaedah terangkat. Macam mana tu kaedah terangkat? Okey, kita tengok dulu contoh pertama. Okey, iaitu matriks yang pertama 1, 2, 3, 5 yang saya colourkan berwarna purple ni dan negatif 9, 0 yang berwarna hijau ni. Okey, macam mana nak darabkan? Kita tengok. Okey, mula-mula kita tulislah matriks yang pertama seperti biasa. Dan matriks yang kedua ni perlu diangkatkan. That's why saya namakan dia kaedah terangkat. Kita angkatkan dia naik atas. Okey, negatif 9, 0 naik atas. Okey, so ada ruang kosong kat bawah ni. Okey, so selepas itu, awak buat garisan. Garisan macam mana? Ini garisan yang 1 baris ni. And then, ada 2 baris. Sebab kat sini ada 2 baris. Okey, 2 baris matriks sini. And then, yang ini pula awak buat 1 garisan menegak, iaitu lajurnya. And then, selepas tu, macam mana nak tahu matriks apa yang terbentuk, ada berapa nombor dalam matriks. So, kita tengok dia punya pertembungan. Okey, pertembungan ni. Ada berapa pertembungan? Ada 1, ada 2. Okey, so kita nak tentukan apakah nombor di bulatan yang berwarna merah ni. Okey, so nak tentukan warna merah ni adalah kamu perlu cari 1 garisan L. Cari garisan L. Okey.
Cikgu tukar kode pen. Okay, ni nak cari ni, titik ni, kamu buat garisan L. Tapi L yang terbalik. Ni kan L terbalik, sorry L terbalik, macam ni. Okay? Okay, so kat sini adalah nombor 1, 2, -9, 0. Okay, so adalah 1 dengan -9 adalah satu pasangan. Kalau pasangan, dia perlu didarabkan. 1 darab -9. And then, 2 darab dengan 0 perlu ditambahkan. Dia akan jadi macam ni. 1 darab -9. And then, 2 darab dengan 0. Ya, begitu. Okey, jangan salahkan darab. Jangan salah darab. Okey, ia mesti darab dengan pasangannya sahaja. Okey. Okey, next adalah kita buat bentuk L yang L terbalik untuk yang berwarna biru ni. So, L terbalik. -9, 0 dan juga 3, 5. So, kita tentukan 3 ni pasangannya yang mana? -9. 3 kali -9 tambah 5 kali dengan 0. Okay, so selepas awak kena tambahkan macam biasa. Dia mesti tambah tau. Dia tak boleh tolak kat situ. So, tambahkan 1 kali -9 tambah 2 kali 0. 3 kali -9 tambah 5 kali 0 akan dapat macam ni. And then, tambahkan, selesaikan, dapat -9.7. Okay, last kali semak jawapan. Mesti ada 2 sahaja nombor dekat sini. Maka jawapan akhir pun mesti ada 2 nombor sahaja. Okay. Tengok contoh yang kedua. Okay, contoh kedua. Okay, kita tengok ni matriks yang pertama dan matriks yang kedua. Okay, guna kaedah terangkat ni, iaitu awak tulis macam biasa, matriks pertama. Matriks kedua, kita angkatkan naik atas. And then, selepas tu awak buatkan barisan, satu garis. Okay, ada 2 garis kat sini. And then, ini pula adalah menegak, buat garisan menegak. Okay, so kita tengok sepatutnya jawapan akhir ada berapa. Adalah awak tengok ni, 1, 2, 3 dan 4. Mesti ada 4 jawapan akhir. So, kita kena tentukan satu persatu ni punya jawapan. Okay, so kita tengok yang merah ni dahulu. Kita buat garisan L terbalik. Ni, 2, -6. -2, 6, maaf. And then 1, 3. Okay, and then kita tengok ni. -2, 6, 1, 3. Itu sahaja. Yang lain ni jangan pandang tau. Lagi. Nanti membuatkan awak pening kalau tengok banyak sangat nombor. So, 1 dengan -2 darabkan. Tambah dengan 3 kali 6. Macam tu. Okay. Okay, next kita nak tentukan yang warna biru pula. Di bawah kan. Kita buatlah L. Tu cikgu dah sediakan jawapan, kita check. -5 kali dengan -2. Tengok ni. -5 kali -2. Tambah 0.5 kali dengan 6. Macam tu. Okay. Okay, next. Adalah kita tentukan yang warna hijau ni pula. Kita cari L terbalik. L, garisan L terbalik. So, kita tengok ni. Nombor ni je. 1 dengan 3. 1 kali 3 tambah 3 kali 10. Macam tu. Okay. Okay, next adalah yang purple ni, last kali. Kita buat yang garisan L dia. Okay, -5, 0.5 dan 3 dengan 10. -5 kali dengan 3 ke 10? Mestilah 3, okay. Yang pertama kali dengan yang pertama, okay. And then akan dapat macam ni. Tambah dengan 0.5 kali dengan 10. Dan awak selesaikanlah 1 kali -2 tambah 3 kali 6. Selesaikan macam biasa, awak darabkan satu persatu and then tambah. So, akan dapatlah next. -2 tambah 18, 16. -2 tambah 18 dapat 16. 3 tambah 30, 33. 10 tambah 3, 13. -15 tambah 5 adalah -10. So, check balik, mesti ada 4 nombor di sini. Sebab jawapan yang kita buat kat kaedah terangkat ni, yang dekat atas ni mesti ada 4. So, bawah pun mesti kena ada 4. Semak tu, okay? Kita tengok contoh yang ketiga. Okay, macam biasa, ni matriks pertama. Matriks kedua. Okay, matriks pertama tu macam biasa. Matriks kedua kita angkatkan.
Okay, selepas tu kita buatlah garisan. Garisan melintang macam ni. And then satu garisan menegak. And then kita tengok nombor jawapan akhir yang patut kamu dapat ada berapa. Ada 1, 2 sahaja. So, selepas tu kita buatlah jawapannya. Nak tentukan yang merah ni apa jawapannya adalah kita buatlah. Tentukan dia punya, apa kita panggil lah? Garisan. Garisan L terbalik kan. Okay. So, kita tentukan merah dulu. 1 dengan 3. 1 darat 3. Tambah 3 darat dengan 4. Tambah negatif 7 darat negatif 5. Macam tu. Okay, next. Next adalah kita tentukan yang biru ni. Kita cari dulu garisan L. Macam ni garisan L. 3 kali dengan 3. Tambah 10 kali dengan 4. Tambah 12 kali dengan negatif 5. Akan dapat begini. Okay, selepas tu awak darabkan semua. Okay, darabkan semua. And then, selepas darabkan semua, tambahkan semuanya. Akan dapatlah sekali 50 negatif 11. Okay. Next, contoh yang keempat. Iaitu yang contoh yang terakhir saya. Okay, sama juga. Ada 2 matrix. Okay. Ingat. Untuk matrix yang kedua, kita mesti angkatkan. Matrix pertama tu yang macam biasa, kita angkatkan matrix kedua. Jangan silap dekat situ. So, buatlah buat garisan. Okay, ikut soalan. Kalau dia ada satu garis kat sini, satu sahaja. Satu baris. Okay, and then kat sini pun ada satu sahaja. Garis menegak. And then, jawapan pun hanya ada satu sahaja kat sini. Sebab titik pertambungannya hanya satu. So, macam nak buat ni? Adalah kita buatlah garisan L terbalik kan. Okay. 5 kali dengan kosong. Tambah 6 kali dengan 1. Tambah negatif 2 kali dengan negatif 10. Beginilah. So, selepas tu darabkan dahulu. Okay. And then, tambahkan semua. Kosong tambah 6 tambah 20. Last kali 26. Okay, make sure walaupun dia hanya satu nombor saja, mesti kena letak kurungan. Sebab ini adalah satu matrix. Dia bukan nombor biasa. Okay, ini latihan yang boleh awak cuba buat. Okay, dekat sini cikgu ada sediakan 4 latihan. Okay. So, kat sini masing-masing boleh nampak 2 matrix yang perlu didarabkan. So, apa yang kamu perlu ingat untuk pendarapan antara matrix adalah awak kena buat kaedah terangkat. Okay? Bila kata kaedah terangkat, awak mesti angkatkan matrix yang kedua. Mesti matrix yang kedua. Ni, matrix yang kedua. Yang ni pun matrix yang kedua. Ini matrix yang kedua. Dan 4 negatif 15 ni pun matrix yang kedua. Jangan angkatkan matrix yang pertama. Okay. Kalau salah step yang pertama ni, dia akan salah untuk semua step lah. Okay. Yang kedua, awak kena buat garis melintang. Garis melintang ni, dia bergantung kepada matrix yang pertama ni. Matrix yang pertama ni yang kita kena buat garis melintang. Kalau ada satu baris, maksudnya satu je lah garis melintang. Kalau yang soalan nombor 2 ni ada 3 baris kan, maksudnya ada 3 lah garis melintang. Soalan nombor 3 ni ada 2 baris, kenalah ada 2 baris melintang. Baris melintang ni dia bergantung kepada bilangan baris matrix yang pertama. Okay, contoh garis melintang macam ni, contoh saja. Okay. Okay, yang ketiga adalah kena buat garis menegak. Garis menegak dia bergantung kepada matrix yang kedua. Matrix kedua ni yang ni. Ni kena buat garis menegak. Okay, kalau macam soalan nombor 2 ni ada 3 garis menegak. 1, 2, 3. Soalan nombor 3 ni ada satu saja garis menegak. Soalan nombor 4 pun ada satu saja garis menegak. Okay, ingat garis menegak bergantung kepada matrix yang kedua. Okay, soalan nombor 4 kita kena tentukan titik pertembungan. Titik pertembungan ni awak boleh nampak lah dekat mana dia bertembung ni. 2 ni kan. Okay, ada soalan boleh 2. Ada soalan boleh 1 saja titik pertembungan. Ada soalan boleh 4.
Dia bergantung kepada garisan yang awak buat. Okay, kalau macam ni contoh ni ada 2 lah titik pertembungan. So, 2 titik pertembungan ni bermaksud awak ada 2 nombor di dalam matriks tu. Kalau ada 4 titik pertembungan, ada 4 matriks dalam 4 nombor dalam matriks tu. So, awak kena betul-betul faham tu. Okay, make sure jawapan akhir mesti sama dengan yang bertembung ni, bilangan titik pertembungan. Okay. Okay, yang kelima, nak tentukan apa darab apa and then tambah apa darab apa, kan? Awak kena buat garisan L terbalik. Okay, garisan L terbalik macam ni. L terbalik macam ni. Okay. So, awak boleh nampak nombor yang perlu didarabkan. Ingat, pasangan perlu darab. Nombor pertama dengan nombor pertama kena darab. Dan tambah dengan nombor kedua, darab nombor kedua. Macam tu. Pasangan mesti darabkan, pasangan yang lain kena tambah. Okay. And then, selepas tu tentukanlah nombor yang perlu didarab atau tambah. Dan selepas tu, awak boleh selesaikan macam biasa. Okay. So, saya berharap awak boleh menjawab latihan ini dan selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton video saya. Saya berharap kamu menjadi lebih pantas dan tangkas dalam pendarapan antara matriks. Sentiasa ingat, mathematics is fun. Terima kasih. Bye-bye.